Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam MG Flash 3 Februari bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Selain Terengganu, masalah bekalan telur tidak mencukupi dan sukar diperolehi sudah berlarutan sejak 2 minggu lalu di Lembah Kelang, sekaligus memberi tekanan kepada peniaga serta pengguna. Rata-rata orang ramai yang ditemui Malaysia Gazette merungut kerana bekalan telur membabitkan semua grade yang dijual di kebanyakan kedai mahupun pasaraya habis. Menurut Norde Yusof, merupakan seorang pesara, berkata dia berasa kesal kerana bekalan sukar untuk diperolehi pada ketika ini. Katanya ada peniaga yang tidak bertanggungjawab menjual bekalan itu hanya pada kenalan mereka sahaja. Saya cari dekat kedai-kedai runcit pun tak ada. Kemudian saya pergi yang latest ni, saya pergi dekat NSK pun tak ada juga. Kosong dah. Kosong, tak sebiji pun tak ada. Itu yang kat sini. Bukan nak ke sini saja, dia nak lalu nak tengok kok ada jual-jual telur ke. Ada jumpa seorang pakcik tadi. Dia bawa banyaklah dalam berapa stek telur. Saya tanya dia, mana dapat telur ni? Dia kata adalah yang orang kenal aja yang bagi. Dia kata kan, oh macam tu pula. Tambahnya, isu kekurangan bekalan telur itu merupakan masalah kecil yang sepatutnya dapat diselesaikan oleh kerajaan lebih awal tanpa menjadikan rakyat sebagai mangsa. Sementara itu, bagi pengusaha kecil sekolah seperti Nur Razila Izhar, ketiadaan bekalan telur di kawasan Kepong memaksanya mencari di merata tempat sehingga ke Selayang. Encik pun yang payah telur sekarang ni. Dah rasa dah seminggu lebih dah. Dah dekat 2 minggu dah telur kurang dah. Memang tak adalah telur kan. Kita nak buat macam mana? Jadi dah jumpa beli telur. Susah nak cari. Lepas tu sekarang orang limit kan. Limitkan macam mana? Maksudnya macam kalau kita yang sebagai peniaga ni, sepatutnya kalau kita beli dalam 5 kuantiti yang banyak tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi sekarang ni dia limit macam 2 papan. Sejak bila ni? Rasanya pertengahan bulan 1 macam tu. Dah start limit macam tu. Lepas tu harga sekarang pun tak menentu. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDHNSHP Terengganu menjangkakan masalah kekurangan bekalan telur di negeri itu yang berlarutan lebih sebulan akan pulih dalam masa terdekat. Pengarahnya Saharudin Muhammad Kia berkata pihaknya telah menjalankan pemantauan di 26 pasaraya utama di seluruh negeri itu susulan aduan dan rungutan yang diterima daripada orang ramai dan laporan di media masa. Katanya sebanyak 30% daripada premis berkenaan menghadapi masalah terputus bekalan telur, manakala selebihnya masih membekalkan bahan itu kepada pengguna. Bagaimanapun, pasaraya yang terputus bekalan itu telah pun membuat tempahan dengan pemborong dan edaran akan dilakukan dalam masa terdekat. Susulan itu, beliau meminta orang ramai supaya tidak panik dengan melakukan pembelian dalam kuantiti luar biasa selepas ini kerana isu ini tidak akan berulang. Saharudin juga menjelaskan bahawa masalah kekurangan bekalan yang berlaku sejak kebelakangan ini adalah disebabkan perubahan cuaca dan kenaikan kos makanan ayam telur serta upah buruh yang mendadak. Pada November tahun lalu, anggaran bekalan telur yang diagihkan ke pasaran adalah sebanyak 900,000 biji tetapi ia mencatatkan penurunan sekali ganda iaitu 450,000 biji pada Disember tahun lalu. Beliau juga memberi amaran tegas kepada semua peniaga supaya tidak mengambil kesempatan dengan menaikkan harga telur sesuka hati pada waktu krisis. Seterusnya, UMNO tidak perlu melayan kereta PAS yang dilihat sebagai gila talak. Sebaliknya, memberi tumpuan bagi menghadapi Pilihan Raya Negeri PRN Johor yang akan diadakan tidak lama lagi. Naib Presiden UMNO Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keutamaan harus diberikan untuk meraih sokongan masyarakat Majmuk Johor yang akan menentukan kemenangan Barisan Nasional BN. Katanya parti komponen BN perlu memahami bahawa kemenangan mereka tidak lagi boleh disandarkan kepada UMNO semata-mata. Semua parti komponen perlu tampil meyakinkan pengundi bukan Melayu bahawa BN mesti dikembalikan semula sebagai kerajaan kerana ia menjadi strategi paling penting. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, BN perlu menang bagi memastikan formula perkongsian kuasa politik tulen dapat dikembalikan. Katanya pelantikan 1 atau 2 wakil bukan Melayu dalam kerajaan bukanlah satu gambaran bahawa ia adalah sebuah kerajaan yang inklusif.
Dendam lama dan berebut pelanggan menjadi punca pergaduhan antara dua peniaga di Kompleks Makanan Medan Renung, Padang, Kota Lama, Pulau Pinang Selasa lalu. Pemangku Ketua Polis Daerah Timur Laut, Superintendent V. Saravanan berkata pihaknya telah menerima laporan mengenai kejadian itu daripada seorang lelaki berusia 36 tahun yang turut terlibat dalam pergaduhan berkenaan. Jelas beliau perselisihan faham telah berlaku di antara pengadu, dua adiknya serta tiga sepupu mereka. Difahamkan kedua-dua pihak menggunakan kerusi dan kayu sebagai senjata dan kesemua yang terlibat dalam kejadian itu mengalami kecederaan ringan dan calar di badan. Saravanan berkata, kesemua yang terlibat telah tampil menyerah diri di IPD Timur Laut dan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 148 Kanun Kesesaan atas kesalahan merusuh menggunakan senjata. Sehubungan itu, orang ramai yang berada di tempat kejadian diminta tampil atau menghubungi IPD Timur Laut bagi membantu siasatan. Beliau juga berharap orang ramai tidak membuat spekulasi dan menyebarkan rakaman video di mana-mana media sosial. Terdahulu tular satu rakaman video berdurasi selama 1 minit 12 saat memaparkan berlaku pergaduhan antara peniaga pasembur di kompleks makanan itu ketika pelanggan sedang menjamu selera. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memfailkan saman fitnah terhadap Datuk Lokman Nur Adam dan Muhammad Rashid Muhammad Alwi atau dikenali sebagai Ustaz Abu Syafiq berhubung isu vaksin COVID-19 yang dimuanai di laman media sosial mereka. Beliau selaku plaintiff memfailkan dua saman itu secara berasingan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menerusi tentuan Rashid Zulkifli pada 25 Januari lalu dengan menamakan Datuk Lokman 49 dan Muhammad Rashid 41 sebagai defendant. Berdasarkan pernyataan tuntutan, ahli Parlimen Remau itu memfailkan saman atas kapasiti peribadi mendakwa bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO telah memfitnahnya menerusi dua video serta memuat gambar di Facebook Lokman Nur Adam Official pada 6 Januari lalu dengan membuat kenyataan menerusi dua siaran langsung di media sosial Lokman Adam pada 10 Januari. Sementara itu, Khairi juga mendakwa seorang pendakwa bebas memfitnahnya menerusi 4 kenyataan menyiarkan 3 video dan gambar di Instagram Ustaz Abu Syafiq pada 20 Oktober tahun lalu, 6 dan 10 Januari lalu. Plaintiff mendakwa kenyataan fitnah dalam dua saman itu membawa maksud antaranya beliau berbohong dan menipu orang ramai dengan mendakwa telah diberi vaksin COVID-19 serta menerima dos ketiga dan memasukkan maklumat berkenaan status vaksinasi. Khairi berkata penerbitan fitnah itu telah menyebabkan reputasi dan integritinya terjejas teruk dan mengurangkan kepercayaan serta keyakinan orang ramai terhadap sama ada melalui kapasiti peribadi dan profesional. Hakim Datuk Rozana Alif Yusof menetapkan pada 17 Februari ini bagi mendengar permohonan injaksi kedua belah pihak interparti. Dalam permohonan injaksi menerusi saman itu, Khairi memohon perintah supaya kedua-dua defendant memadamkan kenyataan dan video bersama caption, tajuk dan komen daripada platform sosial media mereka dalam tempoh 24 jam. Beliau turut memfailkan perintah menghalang defendant daripada menerbitkan semula hantaran berkenaan. Selain memohon injaksi, Khairi juga menuntut kedua-dua defendant membayar ganti rugi am yang akan ditafsir oleh mahkamah, ganti rugi teladan dan teruk serta permohonan maaf daripada defendant yang dimuanai di media sosial serta relief lain yang difikirkan wajar oleh mahkamah. Hanya 15% daripada 40,000 responden dalam kalangan ibu bapa di Sarawak tidak bersetuju dengan program imunisasi COVID-19 untuk kanak-kanak PKIDS. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Douglas Unggah Umbas berkata, menerusi hasil tinjauan Jabatan Kesihatan Negeri JKN Sarawak dari 26 hingga 31 Januari lalu, sebanyak 59.7% sangat bersetuju, manakala 25.3% tidak pasti. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sarawak berkata antara punca utama responden tidak setuju atau tidak pasti adalah bimbang komplikasi yang bakal berlaku selepas pengambilan vaksin berkenaan. Selain itu, ada juga para ibu bapa yang risau terhadap keselamatan vaksin dan memilih jenis vaksin tersebut. Dato' Amar berkata demikian selepas Majlis Pelancaran PKIDS
peringkat Sarawak di Hospital Umum Sarawak HUS hari ini. Tambah beliau, seramai 272,500 orang kanak-kanak berumur 5 tahun hingga 11 tahun di Sarawak layak untuk PIK Kids. Pihaknya mensasarkan 70% kanak-kanak dapat diberikan dos pertama vaksin Pfizer dalam tempoh 2 bulan bermula hari ini. Seorang warga emas yang hilang selepas mencari lembu ternakannya sejak 4 hari lalu ditemukan dalam keadaan lemah di kawasan curam dan berpaya berhampiran kawasan Eco Park, Kuala Sawah Rantau, Negeri Sembilan pagi tadi. Ketua Polis Daerah Seremban SCP Nanda Ma'ruf berkata, mangsa A. Sivapaki 74 tahun dibawa ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban untuk rawatan lanjut. Katanya warga emas itu dijumpai dalam keadaan selamat oleh sepasukan polis dan penduduk kampung setelah 2 ekor anjing pengesan K9 Polis Diraja Malaysia PDRM dapat mengesan mangsa di sekitar kawasan berkenaan pada jam 11.30 pagi. Nanda berkata usaha mengeluarkan mangsa dilakukan oleh anggota polis dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dengan meredah kawasan berpaya itu. Tambahnya operasi mencari dan menyelamat mangsa dibantu oleh 81 anggota dan pegawai termasuk daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, APM serta penduduk kampung. Sebelum ini, media melaporkan Sivapaki dilaporkan tidak pulang selepas menguruskan lembu ternakan di ladang kelapa sawit berhampiran rumahnya di Kampung Segar Tengah, Kuala Sawah Rantau kira-kira 11 pagi Isnin lalu. Laporan tadi mengakhiri MG Flash hari ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan selamat malam.